Sebenarnya untuk kita punya uh, untuk kita punya economic calendar dan pada pukul 10 malam tadi patutlah currency USD kuat. um, Sebelum news tadi, sebelum pukul 10 tadi USD kuat, tapi dapat pukul 10 dia lemah sikit disebabkan oleh CB consumer confidence yang lebih rendah daripada forecast dan lebih rendah daripada bulan lepas, iaitu 95.7 berbanding dengan forecast 97.3 dan previous bulan lepas adalah 98.4. Ini adalah berita tidak baik untuk USD. Mungkin dia akan naik sedikit selepas ini berdasarkan news ini Dan esok 27 Julai ada big impact news untuk Australian dollar pada pukul 9.30 pagi. CPI kuartal per kuartal dengan jangkaan dia adalah lebih lemah daripada bulan kuartal yang lepas, 1.9% banding dengan 2.1%. Jika ini benar, mungkin USD akan jadi lebih USD akan jadi lebih lemah berbanding dengan USD dan sebagainya lah. Dan trim min CPI juga manakala trim min CPI dijangka bertambah walaupun tidak kuat sebanyak 0.1% banding dengan yang kuartal lepas 1.4%. Sekiranya keluar betul melebihi jangkaan, mungkin pair ni akan jadi sideways lah disebabkan CPI yang dijangka negatif, trim min CPI pula positif. Dia adalah mungkin orang kata dia akan sideways kat situ. Sebenarnya pada hari Khamis, tuan-tuan kena standby untuk FOMC. Untuk FOMC yang mana dijangka USD akan kembali strong dengan kenaikan kadar Federal Fund Rate. Federal Fund Rate dijangka naik sebanyak forecast 2.5% banding dengan bulan lepas 1.75%. Ini adalah interest rate yang bertambah-tambah, semakin lama makin tambah, dan ini menunjukkan inflasi. Inflasi maksudnya mungkin barang-barang akan jadi lebih mahal daripada bulan-bulan lepas dan dia akan berkekalan untuk jangka masa yang sangat lama. Sebenarnya pada pukul 8.30 malam untuk advance GDP, kita ada bacaan yang dijangka negatif pada kali ini. Jangka positif lah sebab bulan lepas adalah negatif 1.6%. Manakala bulan ini dijangka, patut ini dijangka dengan 0.4%. Jadi sekiranya keluar berita positif untuk USD, maksudnya mungkin naik 0.5, 0.6. Jadi dia akan jadi, currency USD ni dia akan jadi lebih strong daripada apa yang menjadi lebih strong lah. Sekiranya punya federal punya fund rate ni sama dengan 2.5. Maksudnya USD ni dia akan bantulah fundamental dia. USD akan lebih strong. 8.30 malam hari Jumaat, tuan-tuan kena berhati-hati untuk USD trader kerana ada big impact news. Core PCE price index yang dijangka bertambah bulan per month 0.5% banding dengan 0.3%. Sekiranya betul, sekiranya lebih daripada tu, USD akan jadi lebih strong. Mungkin banyak berita yang memberi memberi fokus bahawa USD lebih strong. Jadi tuan-tuan, kita akan eloknya seminggu ni ada setup buy USD, kita masuk setup buy USD kita masuk. Kalau setup sell USD tu kita cuba mungkin anggap itu sebagai pullback untuk kita cari setup buy. Kalau Euro USD kita cuba fokus setup sell, GBP USD, NZD USD, AUD USD. Untuk gold pun sama, kita akan fokus setup sell. Manakala untuk setup buy, kita akan fokus pada USD di depan seperti USD JPY dan juga USD CAD. Okey, seterusnya saya akan pass ke Sifat untuk currency strength meter. Alright, terima kasih banyak Sifat S untuk indeks dolar. So, saya akan share screen dulu kan? Ya, silakan. Okay, bila saya share screen automatik muka saya akan jadi gelap. Kalau tak nampak apa-apa, okay, tak apa. Kita akan buka currency strength meter. So, okay. Cuba nampak lah, cuba clear tak guna? Clear. Alright, so tuan-tuan, kita untuk yang baru, tuan-tuan boleh lihat dekat website finviz.com/forex.ashx.
Tuan-tuan boleh tengok atas tu banyak ada home news, screener, maps, group, portfolio, insider, future, forex, crypto pun ada. Okay, macam kita hari ni kita nak trading forex, kita tengok tekan forex. Alright, so tuan-tuan hari ni kita scroll ke bawah, kita tengok dekat bawah ni dia ada tunjuk tuan-tuan kekuatan currency. Okay, untuk one day relative performance. Okay, di mana sekarang yang paling kuat kalau tuan-tuan dapat lihat adalah CHF, dan yang paling lemah euro sekarang. Euro sangat lemah negatif 0.77%, sangat-sangat lemah. Okey, ada yang paling kuat CHF, and then diikuti oleh JPY. USD pun biasa saja. Maknanya keadaan yang nak kata kuat pun tak juga, sebab 0.01% saja. Hanya kita nampak dekat sini CHF yang paling kuat lah. JPY, USD, GBP seakan-akan sama. Okay, AUD, CAD, NZD. Okay, CAD, NZD, Euro lemah, pair yang sangat lemah. Alright, untuk di atas ni kita tengok Euro USD. Kita ada Euro USD negatif 0.76%. Bermaksud USD punya currency lebih kuat daripada Euro, dan sangat kuat ni sekarang ni sebab apa? Melebihi negatif 0.5%. Tuan-tuan lihat okey, so mungkin keadaan sekarang berada dalam keadaan bearish. Mungkin candle berada dalam keadaan bearish, mungkin trend berada dalam keadaan bearish buat masa sekarang ni untuk Euro USD. Okey, untuk GBP USD negatif 0.06%. Negatif 0.06% ini di mana GU punya pair berada dalam keadaan consolidate. Consolidate maksudnya tak ada perubahan, tak ada kekuatan mana-mana pihak, sama ada bullish ataupun bearish. Keadaan dia adalah dalam keadaan consolidate. USD JPY juga consolidate, iaitu sebanyak negatif 0.01%. Consolidate, simple saya beritahu tuan-tuan. Maksudnya consolidate kita tak tahu pergerakan mana, dia bermain dalam row ataupun dalam petak yang sama. Okey, maknanya dia tak ada nak pergi ke atas bullish ataupun bearish. Okey, kita ada crude oil untuk minyak. Kita ada kekuatan memihak kepada minyak sekarang ni sebanyak positif 1.26%. Mungkin candle berada dalam keadaan bullish. Alright. So kita ada UCAD. Alright, untuk UCAD total lihat kita ada positif 0.34%. Kalau kita tengok dekat sini USD agak kuat banding CAD, tetapi tidaklah sebegitu strong. Kena juga hati-hati. So kita ada USD CHF, kekuatan mihak pada CHF banding USD sebanyak negatif 0.21%. Mungkin candle berada dalam keadaan bearish, tetapi tidaklah begitu strong. Untuk AUD USD kita tengok ada negatif 0.08%, iaitu berada dalam keadaan consolidate, iaitu tidak ada pergerakan yang memihak kepada bullish ataupun bearish. So keadaan dia berada dalam keadaan consolidate. Untuk gold juga sama, negatif 0.01%, berada dalam keadaan consolidate. NZD USD, kekuatan mihak pada USD sebanyak negatif 0.28%. Kekuatan mihak pada USD tetapi tidaklah terlalu kuat. Okey, untuk Euro GBP saya bagi tahu tuan-tuan, Euro GBP kekuatan memihak kepada GBP sebab Euro berada dalam keadaan yang paling lemah currency Euro, iaitu sebanyak negatif 0.64%. So keadaan mungkin berada dalam keadaan bearish. Okey, bearish dia juga mungkin bearish yang kuat. Okey, so kita ada GJ negatif 0.07%, consolidate, sangat consolidate. And then kita ada Bitcoin kita ada negatif 1.23%, iaitu USD lebih kuat daripada Bitcoin. Mungkin keadaan dia dalam keadaan bearish. Alright, so untuk yang mana pertama kali join currency stream meter ni, tuan-tuan boleh pilih pair-pair yang menarik untuk tuan-tuan nak trade. Pair yang paling kuat dengan paling lemah, ataupun tuan-tuan boleh pilih lah pair mana yang tuan-tuan rasa stable, tuan rasa senang nak buat profit. Okey, boleh Sifai? Boleh Sifai, boleh. Okey, saya lepas balik kepada sahabat saya, insya-Allah. Baik, terima kasih Sifai atas analisa yang diberikan. Nanti kita akan lihat pula indeks dolar. Kita akan pergi secara ringkas sebelum kita akan masuk ke pasaran market seperti gold dan juga currency yang lain. Okay, tuan-tuan, seperti kita buat analisa pada bulan lepas, pada minggu lepas, kita dapat katakan bahawa USD dia trade di bawah, dia secara sideways ataupun secara kata Magneto, dan ini terbukti apabila H4 yang lepas kita dapat lihat USD sedang buat breakout di kawasan bottom bawah outermost layer ni
atau channel ni, dan kita dapat lihat dia masuk balik dan dijangka USD akan kembali ke middle lane di H4 lah, monitor kita ni. Dan untuk sebab tu kita kena fokus setup buy untuk USD. Jadi, kalau ada tuan-tuan ada duit, tuan-tuan buy je USD. Jangan risau floating, insya-Allah dia akan turun, tuan-tuan, dia akan turun. Yang penting tuan-tuan jagalah money management ya, money management yang cantik, insya-Allah kita akan buat rekod untungan yang besar ya, kerana kita akan follow pergerakan market yang terkini. Dan untuk trendline, analisa trendline saya akan update di sini. Okay, saya jangkakan dia akan berlaku breakout, tapi dia telah masuk balik, jangan risau, dia akan naik. Dan kita dapat lihat ini adalah trendline. Dia buat correction ini, correction wave ABC, ABC sembang macam cikgu habis tu. Dia naik dan dia turun dan dia masuk balik ke dalam monitor. Dan tuan-tuan, lepas ni jangkaannya kita akan cari kawasan-kawasan zone yang dia boleh patah balik di net dollar kalau tuan-tuan nak trade melakukan net dollar. Dan di sini ya, tuan-tuan standby, dia akan turun sekejap, buat pullback, dan area di sini lah dia pernah previous break, dia pernah break previous high kat sini, dan baru dia akan naik setelah dia buat dia celup kaki kat situ. Jadi tuan-tuan boleh layer, tuan-tuan boleh layer kalau tuan-tuan ada money management yang cukup untuk tuan-tuan trade, dan tuan-tuan boleh target ke 50%. InsyaAllah dia akan naik lebih jauh kerana kita fokus sell dollar. So di tarikh lebih kecil kita dapat lihat ini adalah pattern dia cuma untuk naik, breakout yang sangat-sangat cantik. Ini dia sampai kat sini. So di H1 kat sini kita ada hidden channel, hidden base, okay, hidden base. M30 kita fokus, rupanya kat sini ada dia punya roadblock dia, dan ini sudah sampai, kita boleh letak buy limit, insya-Allah dia terbang dalam 5 ke 10 pip, kita boleh TP. Okay, pattern ni biasanya kita akan dapat lihat dia berlaku kenaikan, cuma untuk di time frame M15 ni dia mungkin sampai di kawasan resistance, dia akan parking kejap dan dia akan buat price action, sama ada dia nak buat continuation naik, maksudnya bullish flag. Kalau dia nak naik, dia buat bullish flag macam ni dan dia naik, ataupun dia nak buat penurunan, maksudnya dia buat head and shoulder ataupun double top huruf M. Head and shoulder dia akan buat kenaikan lebih sikit dan dia akan turun, dan dia akan sambung turun macam tu. Ini adalah head and shoulder. So di tarikh lebih kecil semua yang tunjukkan price sedang buat pullback sikit, jadi ada kemungkinan untuk dia sambung naik. Better kita fokus USD kerana pergerakan ini adalah pergerakan momentum buy, yang mungkin akan bersambung pada news pada hari Khamis pagi. Ada FOMC meeting, kita kena standby. Okay, untuk gold, kalau tuan-tuan ikut kita punya live pada tempoh hari, kita dapat lihat ada satu setup buy untuk gold, yang mana dia sudah sampai ke area 161.8. Adakah dia mampu naik ke 216? Kita akan lihat, kerana sekarang ni fundamental memang tidak memihak kepada gold. Okay, fundamental memang dia kata USD akan jadi lebih strong kerana di USD di pada hari Khamis ni FOMC pula, dan interest rate dijangka bertambah lebih dahsyat daripada bulan-bulan yang sebelum ni. So untuk itu kita akan lihat sini, kita dapat lihat di H4 ni mungkin sideways, dia buat double top, dia akan buat penurunan. Dan kalau ikutkan kita punya analisa berdasarkan sebatang candle H4 ni, kita dapat lihat price dah sampai ke 161.8. Dan ini adalah area kita untuk TP lah. Kalau tuan-tuan ada buy pada minggu lepas, tuan boleh TP kerana data minggu ni tidak begitu baik. Jadi kita close Fibo ni dan juga prediction pada bulan lepas. So untuk minggu ni mungkin dia akan mungkin USD dia akan jadi strong kejap lah, test balik area di sini baru dia akan sambung naik. Kenapa saya kata retest ni penting, dan retest ni sebenarnya sihat. Okey, sihat dari segi apa? So dari segi pembentukan price action untuk time frame lebih besar. Kerana untuk price action naik, biasanya dia tidak akan pergi untuk sekali naik, dan dia akan buat apa? Dia akan buat pattern. Okay, pattern ni, kalau pattern betul kan? Jadilah dia double bottom untuk time frame H4.
Tekan saya USD akan kembali strong, dia akan buat double bottom kat sini lah, tuan-tuan boleh fokus buy area support. Okay, dan gold sebenarnya biasanya kita nak masuk bulan 8 bulan 9 gold akan terbang. Okay, lepas FOMC buat macam itu apa bagai ni, biasanya dia akan terbang. Jadi area ni lah kita akan fokus buy, iaitu di 1680 hingga ke 1693. Kalau tuan-tuan ada main management yang kuat, tuan-tuan boleh fokus buy di currency tersebut ya. Fokus buy insyaAllah dia boleh terbang jauh. Dan berdasarkan kita punya analisa H4 ni, kita tengok engulfing macam mana. So engulfing ni dah sampai target dia 161. Adakah kat sini kalau keluar engulfing buy kat sini, tuan-tuan boleh instant buy. Instant buy insyaAllah kita akan target jauh jugalah, sebab gold ni memang sifat azali dulu dia akan naik. Cuma sekarang ni faktor fundamental lah yang menyebabkan dia drop. Breakup buy sudah ada dan ini berlaku pelemahan pada buy, insyaAllah dia akan drop sekejap untuk dia buat kenaikan. So next resistance kita sangka adalah 1750 dan yang paling dekat ni 1800 hingga 1790 untuk gold. So untuk gold insyaAllah dia akan naik ke area yang kita sudah tandakan. Mapping kita kita masih kekalkan ya daripada sejak minggu lepas, dan juga pada yang sebelum ni maksudnya kita jangka gold akan bullish, cuma pada yang masa terdekat ni kita jangka dia akan jadi pullback sekejap untuk retest balik di kawasan previous support. Terima kasih Cik Najimuddin kerana share dan like kita punya TikTok ya, terima kasih banyak. Dan seterusnya saya akan pass kepada Sifu M untuk analisa yang seterusnya. Sifu M boleh? Boleh Sifu M, boleh. Alright, terima kasih banyak Sifu S. Sama-sama. Gua menarik Sifu S ya, untuk goal Jadi saya akan start share screen dulu tuan-tuan. Alright. Okay. So tadi kita ada lihat pair euro tuan-tuan. Pair euro merupakan currency euro merupakan currency paling lemah. So hari ni kita nak cari currency yang ada pair dengan euro. Euro CAD, Euro CHF, Euro GBP, okay. So kita akan pilih Euro GBP. Okay. Alright. So sebelum tu kita akan buang dulu yang setting lama. Kita akan buat yang baru. Okay. So ni di time frame H4. Alright. Tuan-tuan boleh lihat di time frame H4 sebelum ni saya ada draw satu trend line. Okay. Saya akan ada draw satu trend line. So kita lihat dekat sini. Okay. Euro GBP maknanya euro sekarang tengah sangat-sangat melemah, di mana GBP merupakan currency yang di antara yang kuat So dia menarik ke bawah, so dia membentuk pattern bearish pattern, dan sekarang ni dia dah sampai ke level support yang sebelum ni. Okay, so kita akan draw dahulu. Tuan-tuan boleh pakai horizontal line pun tak ada masalah. Okay, tuan-tuan draw kat sini. Kita tarik. Ini adalah level yang kuat. Okay. Ataupun okay, saya katakan horizontal line ni tak apa nak menarik, kita pakai kotak supaya kotak lagi cantik, sebab kita nampak echo dia tu. Echo yang sangat cantik untuk tuan-tuan nak draw kotak. So echo tu merupakan resistance yang sangat-sangat kuat sebenarnya ya tuan-tuan. Okey, so kita akan pindahkan. Allah. Sekejap ya. Nampak tuan-tuan, kita akan pindahkan ke bawah ni, kita akan setting balik. Okey, tuan-tuan nampak situ Saya harap tuan-tuan semua nampak. So yang saya tandakan di kawasan echo tu sebelum ni ada pembentukan bullish bullish yang sangat dahsyat, kerana ada echo rejection. Itu adalah echo yang sangat-sangat solid dan valid. Dia naik and then dia cross trend line, dan terus turun untuk test balik ke kawasan support yang berada di sebelum ni. Mana area ini adalah area support area support. Alright. Jadi untuk di H4 tuan-tuan nak tahu sama ada dia boleh turun lagi ataupun dia akan pull back. Macam mana tuan-tuan nak tahu dia boleh turun ataupun pull back? Okey, simple sahaja. Kita hanya perlu tukar kepada time frame yang lebih besar.
iaitu time frame daily untuk kita kenal pasti support yang terhampir sebelum ini. Alright. Okey, yang ini kita buang dulu, yang sebelum-sebelum ni supaya kita tidak tak mau ada gangguan. Alright, kita buang dulu. Kejap ya tuan-tuan. Baik, okey. Kalau tuan-tuan lihat dekat sini, okey. Di level ini, kalau kita tarik level kotak ni, okey, level ini level di mana level support resistance become support yang sangat kuat, yang sangat padu, di mana keadaan dia kemungkinan untuk dia nak pull back pun ada agak tinggi. Tetapi tuan-tuan kena pasti juga area support yang sebelum ni yang agak kuat. Jadi pada pandangan saya, kekuatan penurunan untuk pattern yang macam ni masih ada, masih kuat. So jadi untuk saya penurunan masih boleh berlaku memandangkan kalau tuan-tuan perasan di area sini, saya draw sekejap, ada rejection yang sangat kuat di area sini. Sekejap ni tuan-tuan, saya draw dulu. Okey, jadi saya bawa bulat ni. Okey, saya nak bawa bulat ni kejap. Allah. Okey, tak apalah kalau tak boleh saya draw dekat area sini kejap ni tuan-tuan. Okey, tak apa, saya draw sini. Okey. Saya besarkan dulu. Ya. Allah Rabbi. Sekejap tuan-tuan. Okey, tak apa, saya buat macam ni lah. Alright. So, tuan-tuan tengok sini. Nampak ada rejection yang sangat kuat di kawasan atas. Rejection yang macam ni menunjukkan momentum penurunan dia masih kuat dan masih valid, masih ada. Okey. So, sekiranya dia boleh lepas candle bearish sebelum ni, boleh lepas sebelum ni, boleh break kawasan petak yang saya tandakan, maka penurunan itu boleh berlaku ke kawasan support yang sebelum ni dan kawasan support yang sangat valid. Okey. So keadaan dia mungkin akan jadi macam ni. Alright. Penurunan dia tuan-tuan boleh sampai ke kawasan support ni. Alright, boleh sampai ke kawasan ni. Baik. Okey. So kita convert balik kepada H4. Alright. So jadi kesimpulan yang boleh kita katakan bahawa penurunan echo ni, kalau tuan-tuan perasan dekat echo ni, okey, dia boleh turun lagi sampai ke kawasan yang berada di bawah. Alright. Okey, jadi apa yang boleh saya beritahu adalah insya-Allah penurunan dia akan turun sampai sini, tetapi ada beberapa pullback yang dia kena ada. Bermaksud keadaan dia mungkin sama ada dia akan turun terus ataupun dia akan test dulu ke kawasan yang sebelum ni, di mana keadaan dia nombor 2 dia boleh jadi macam ni. Kejap ya, saya tunjuk. Okey, dia boleh naik sekejap and then kejap tuan-tuan cari tulis lagi sekali sekejap Okey, keadaan dia di mana? Dia tetap. Satu. Subhanallah. Okey, keadaan dia di mana mungkin dia akan naik ke atas ini untuk test kawasan. Kalau tuan-tuan tengok saya gerakkan ni kan, garis saya ni, dia mungkin akan pull back untuk cari kawasan sini. Iaitu di sini kawasan resisten yang sangat valid. Dia akan cari kawasan sini sebelum dia turun. Jadi untuk sesiapa yang ada money management yang kuat, tuan-tuan masih boleh hold sell. Ataupun kalau kata yang mana kurang money management, boleh tunggu dia pull back dahulu. Tunggu dia pull back ke kawasan yang berada di atas ni. Okey, area sini iaitu area yang saya plotkan ni, iaitu area 0.847 ni. Tuan-tuan tunggu dia naik area sini, baru tuan-tuan sell pun boleh juga. Boleh Sibas? Boleh, menarik. Okey, so setakat tu sajalah.
untuk Euro GBP. Okey, terima kasih Super F atas analisa. Saya akan sambung dengan pair seterusnya iaitu USD CHF. So USD CHF ni kita dapat set up continuation sell yang agak menarik ya. Dan sebenarnya setup ni kita sudah share di dalam kita punya mapping channel. Jadi tuan-tuan yang nak minat tu join mapping channel ni, tuan-tuan kena join kita punya Telegram channel free tu, belajar dalam percuma. Link sudah kita sediakan ya di dalam kita punya Facebook page MFN TV Online di komen yang sedang dipin. Tuan-tuan boleh cari link, sebutlah link kita punya Telegram channel. So di dalam USD session ni apa yang kita sudah nampak, apa yang kita sudah cari. Tuan-tuan dapat lihat kat sini ada satu bullish bearish flag. So bearish flag ni dia punya pattern dia adalah lepas berlaku satu impulsif sell, dia akan buat satu, lepas berlaku satu penurunan dia akan buat correction naik. So correction dan dia akan turun. So dia punya pergerakan dia ni kita namakan dia sebagai bearish flag. So sini adalah dia punya channel. Okay, bearish flag. So apa yang pattern kita nampak dia yang terdekat adalah di sinilah. Sell, lepas dia berlaku sell, dia buat correction naik atas dan dia berlaku instant sell. So target TP kita sebenarnya adalah kita menggunakan daripada body ke body lah, body ke body tempat yang dia pernah break. Okay, daripada body panjang wave tu dia punya sampai ke area base dan kita punya tu kita target TP kita. Okay, insyaAllah dia akan sampai lah kalau kita punya target. Dan ini kita ada continuation sell yang seterusnya. Dan selepas dia berlaku retest ke area previous, lepas dia break kan SNR ni, support dia break, dia akan jadi resistant. So ini adalah resistant, dia turun lah. Itu dia punya hukum dia, hukum SNR. Okay, lepas tu apa yang kita dapat lihat ini kawasan previous support sudah pun di break. Ini adalah tempat kita layer sell. Okay, layer sell kat situ. Ini area-area previous support yang tuan-tuan boleh tarik ke belakang. Okay, pernah jadi resistant di belakang ni. Sangat solid kan area yang kita dapat ni. Jadi tuan-tuan tak perlu risau. Di sini ya. Tuan-tuan tak perlu risau. Dari segi apa, tuan-tuan tak perlu risau, maksudnya tuan-tuan tak perlu risau nak cari setup sell kerana ini adalah high risk lah kalau tuan-tuan jadikan dia sebagai sandaran untuk sell. Manakala untuk setup yang lebih selamat, kita kena tunggu dia breakout sell di trend line. So trend line sell kita masih ada lagi 2 jam di time frame H4. Lepas time frame H4 settle lagi 2 jam, kita akan fokus ke time frame lebih kecil untuk cari setup sell. Alright, setup sell kita akan dapat lihat di H4 ni. Kalau setup sell kita akan fokus, saya akan fokus kepada hidden base. So, hidden base adalah shadow yang candle dia berlaku sell tu, breakout tu, dan juga area shadow yang sell candle sell yang sebelumnya. So lebih kurang macam ni lah dalam bentuk dia. Dan kita fokus ke time frame H1. Di dalam area ni kita fokus ada tak setup candle sell, candle buy yang terakhir kita tak jumpa lagi. So M30 kita ada lah. So kat sini kita boleh layer sell. Tempat sini selepas logik kita layer sell. Di sini juga previous support previous support kita boleh layer sell. Sini pun kita boleh layer sell. 3 dan 4 kita boleh layer sell. Dan stop loss kita adalah di area atas ini area previous resistance. Okay, dengan setup ni insya-Allah kita akan dapat lebih daripada 2/1. Tuan-tuan tahu macam mana kita tarik 2/1 adalah kita menggunakan Fibo dan seperti yang kita buat analisa tadi dia ikut panjang wave kan. So kita tarik pembaris. Okay, ini wave kita akan baca dari previous resistance ke new support. So ini new support yang kita jangkakan dia akan break lah selepas berlaku dia pergerakan momentum sell. Okay, lepas dia maksudnya kat sini ke sini, dan next target kita sell adalah dia akan buat penurunan macam tu kan, lebih jauh. Dan kalau ikutkan Fibo kita tu sebenarnya dia sudah sampai ke area 316.8 ataupun Fibo ni mungkin disambut sikit. Kita akan tarik line ni dan kita akan dapat dia sudah sampai ke area yang kita sudah marking di time frame
H4 iaitu di kawasan support. So insya-Allah lah bagi saya cubaan untuk turun ni kita dapat lihat kat sini triple bottom mungkin untuk USD CHF kerana di time frame daily dia sedang buat dalam bentuk bullish flag untuk sambung dan naik. Dan retest di bawah ni adalah sangat penting untuk dia buat lengkapkan pattern kenaikan tersebut iaitu triple bottom, baru dia akan naik lah. So saya jangkakan kat sini dia akan berlaku pullback untuk buy. TP kita di area support di bawah ni iaitu di 0.9550 dan juga 0.9550. So di time frame lebih kecil, breakout ni sebenarnya sudah solid di M30 ada rejection sell dan ada satu lagi candle sell yang orang kata ini dia ambil buy kat atas ni. Ini entry pertama kita. Siapa yang terlepas entry ni jangan risau, masih lagi valid zone ni. Tuan-tuan boleh letak sell limit tuan ada dan dia akan pullback sebenarnya. Kalau tuan-tuan tengok lagi baki 2 minit ni, dia akan keluar kena buy dulu. Kerana apa? Kerana kat sini pernah menjadi kawasan previous support So mini support lah, kata-kata mini support kecil. Bila sampai ke area support, dia akan buat pullback. Ni perkara normal. Dan apa yang kita faham, trendline sudah break, kita fokus setup sell lah, terutama di time frame H4. Kalau baki lagi 2 jam, selagi price tak masuk balik ke dalam trendline ni, tuan-tuan boleh masuk setup sell. Dan itulah, kalau tuan-tuan fokus setup buy, maksudnya dia akan jadi, tuan-tuan boleh tendangkan kawasan previous support dia akan naik kejap previous support ni dia akan naik dan target tuan-tuan adalah di previous support. So previous support kat sini kita punya TP buy So kalau kita TP buy kat sini, kita punya entry katakan instant buy kita, TP kita dalam 16 pip, stop loss kita dalam 10 pip. Jadi ratio dia pun tak berapa cantik kalau kita instant buy sekarang iaitu 1.56 ni sebab 1. Jadi baik kita fokus setup sell lah, dan ratio dia akan jadi lebih jauh. So kalau kita fokus setup sell, jadi kita target ke 100% ke previous support pun kita akan dapat stop loss kita di atas sikit, di pada kawasan hidden zone tadi, hidden channel tu kita akan dapat 2.41 ni sebab 1 bersamaan 15 pip stop loss dan 36 pip TP kita. Okay. Alright, USD CHF sudah settle kot C4F. Cantik Zubair, cantik. C4F boleh buat ke kalau nak saya buat satu lagi? Boleh, terpulang Zubair, terpulang. Saya buat satu lagi dan saya akan pass ke C4F pula. Okay. Okay, so untuk seterusnya Euro USD saya jangkakan pen ni akan sideways. Ini pun setup ni kita sudah share ke dalam kita punya mapping channel di Telegram. Kenapa saya kata akan setup buy? Kerana saya di H4 saya lebih berat untuk buy lah, kerana dia berlaku candle buy sebatang dan ini adalah dia punya area base. Dan ini adalah retest yang terkini iaitu di kawasan kita kena tengok lah kat sini kenapa saya kata buy. Ini adalah previous support, ini breakout sell dan ini adalah resistance. Ini adalah the breakout buy, ini adalah support pertama, support kedua dan support ketiga. Orang kata support ketiga tidak strong, tapi ada kemungkinan lah untuk dia naik kalau keluar candle bullish. Dan biasanya untuk SNR trader, stop loss dia memang sangat-sangat nipis. Sebab tu betul trader dia yang buat yang trade menggunakan SNR, dia punya money management dia kata antara yang terbaik lah. So kat sini kita boleh fokus buy, setup kita stop loss mungkin dalam 30 pip dan TP kita dalam 132 pip kalau keluar candle buy di time frame H4. Okay, kalau tak ada keluar candle buy di time frame H4, tuan-tuan jangan saya tak galakkan untuk buy lagi kerana mungkin dia akan turun dulu. So untuk risk reward ratio 4.04 ni adalah mungkin best case scenario lah, maksudnya dia tidak turun lagi lah. Maksudnya dia ada mungkin dia akan buat retest balik ke kawasan atas tu, tapi adalah mungkin agak berisiko. Jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh cari previous support. So previous support yang terdekat di time frame H1, H4 adalah di sini lah. So kalau kita ambil kat sini pun, kita punya setup kita pun dah dalam 2 di sebelah 1. Ini pun dah cukup lah. Stop loss kita 32 pip, TP kita 72 pip, risk reward ratio kita 2.2 di sebelah 1. Okay. Untuk entry, kita
kita kena tunggu dia punya setup jadi candle buy di time frame H4 ataupun betul-betul ada shadow rejection di time frame H1. Kalau ikutkan di H1 ni ada beberapa candle rejection yang kita dapat lihat. So candle rejection yang sihat seperti inilah, seperti ada banyak shadow panjang. Shadow panjang dan ini insyaAllah kalau tuan-tuan fokus buy di Euro USD mungkin dia akan jadi naik lebih tinggi. Okay, dia akan test balik ke previous support dan tuan-tuan akan dapat dia punya risk reward ratio yang sangat cantik. Stop loss kita 32 pip, TP kita 72 pip. Okay, di time frame lebih kecil M30 ada satu candle engulfing untuk M30 dan kalau kita take risk sebenarnya kat sini kita boleh tarik Fibo. Okay, body ke body kita boleh entry lah kat sini. Kalau keluar candle buy sebab tu 0.5 ke kat sini dia akan jadi candle buy, mungkin lagi 30 minit akan jadi candle buy, tetap boleh instant buy. TP kita di 2.16 ataupun 261% yang bersamaan kalau kita TP kat sini pun tadi dalam 2 lah kita akan dapat sama juga. Dan dia punya area ni kebetulan dalam range kita punya previous support dan SLR macam kita cakap rule dia akan jadi previous support breakout dan dia akan retest, dia akan sambung turun. So turun ni penting kerana turun ni adalah mungkin dia akan menetapkan pergerakan strong USD lah yang seperti kita lihat ada time frame lebih jauh ataupun di dead dollar tadi kita dapat lihat time frame lebih besar masih lagi bearish, tapi ini pun di hujung-hujung lah bearish, mungkin dia akan turun lebih jauh untuk buat penurunan semula lah untuk Euro USD. Okay, CFR lah CFR dia buat lagi. Boleh, mantap. Okay, saya akan Okey, pass kepada CFR. Okey, terima kasih Tipu. Saya akan buat satu lagi pair. Tadi saya ada tengok satu pair yang menarik ya tuan-tuan. Okey. Okey. So pair yang saya pilih kali ni adalah Euro CHF Tipu. Euro CHF. Okey, kalau tuan-tuan lihat lagi Euro CHF sekarang ni dia ada buat bearish ada buat bearish candle yang sangat besar, yang sangat kuat. Kalau tuan-tuan lihat kat currency strength meter pun CHF tu paling kuat lah kat sekarang ni, dan Euro adalah yang paling lemah. Okey. So sebelum tu saya nak bawa tuan-tuan semua kita tengok untuk time frame daily. Okey, sorry tuan-tuan kalau kecil sangat. Untuk time frame daily, kalau tuan-tuan tengok saya ada draw warna kuning tu kan. Warna kuning tu tuan-tuan bermaksud, tuan-tuan tengok dia berada di area yang paling bawah untuk sebelum ni. Tuan-tuan lihat saya kecilkan dan saya buka juga kat tuan-tuan bagi tuan-tuan tengok. Tuan-tuan lihat nampak ni. Nampak tak area support yang paling bawah dalam sejarah. Sekarang dia berada di situ. Okey, di mana dia berada di bahagian support yang paling bawah. Kalau dia break maka dia membuat sejarah. Kalau dia tak break maka dia akan patah balik. Tapi berat mengatakan bahawa dia akan patah balik. Okey. So kita buka balik di time frame H4. Okey, apa yang saya nak bagi tahu dekat sini, dia ada dua keadaan. Tuan-tuan kena faham. Okey. Keadaan pertama di H4 ni, tuan-tuan, apa yang saya nak bagi tahu tuan-tuan, tuan-tuan tunggu dia pull back. Dia pull back bermaksud tunggu candle bearish tu turun sampai level kuning yang saya tandakan tu, tuan-tuan entry buy. Okey, itu saya nak bagi tahu untuk H4, tuan-tuan standby buy position. In case dia touch line kuning tu dan ada rejection, tuan-tuan terus buy. Tapi apa yang saya nak bagi tahu hari ni, kita nak buat entry di time frame H1. Okey, memandangkan candle tu insya-Allah tuan-tuan dia akan sampai ke line kuning tu insya-Allah, sebab apa, memandangkan momentum penurunan yang sangat kuat ditambah lagi dengan ada candle kapit, continuous candle. Jadi untuk yang H1, sesiapa yang ada entry, nak entry boleh. Tuan-tuan boleh entry sell sekarang. TP tuan-tuan di line kuning. Alright, macam tu.
TP tuan-tuan di line kuning. Siapa nak entry untuk time frame H1. Untuk H4, tuan-tuan tunggu dia touch line kuning dan pull back, tuan-tuan boleh buy. Buy TP tuan-tuan boleh letak dekat area candle kapit di H1. Di sini tuan-tuan. Ya. Kalau tuan-tuan buy, tuan-tuan boleh letak TP tuan-tuan dekat situ di H1. Kalau untuk H1, tuan-tuan nak entry sell, boleh entry sell TP tuan-tuan di line kuning. Harap jelas Okey, kalau kata untuk di time frame H4, okey, tuan-tuan nak sell pun boleh, okey. Tapi lebih molek tuan-tuan tunggu untuk rejection dan buy TP tuan-tuan di line purple tu. Purple tu tuan-tuan boleh buat BE break even. Tuan-tuan masih boleh hold lagi sampai area sini. Untuk TP tuan-tuan, tunggu dia patah balik tuan-tuan kena tunggu dia patah balik kejap Makna kata bila dia touch dekat line ni terus ada rejection, maka tuan-tuan boleh terus buy. Hopefully tuan-tuan jelaslah apa yang saya nak bagi masukkan kat sini. Kalau tuan-tuan nak sell pun tak boleh hold lama, tapi di H1 boleh sell. Tapi di H4 tuan-tuan tunggu dulu untuk dia pull back. InsyaAllah dia akan pull back memandangkan support itu support yang terpaling bawah dan terpaling kuat. Boleh Sifai jelas ke Ya, jelas Sifai. Baik, alright. So, situ sajalah saya nak sampaikan Sifai. Kita pun sudah sampai di hujung rancangan kot Sifai lah. Baik, okey. So, terima kasih tuan-tuan. Kita pun semua dah sampai di hujung rancangan. So, mudah-mudahan setup yang kami tunjukkan tadi bermanfaat kepada tuan-tuan semua. Okey, kita di hujung rancangan yang baik daripada Allah SWT. Segala kelemahan daripada kami berdua. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.